Okey, hari ini kita akan masuk Cikgu akan ajar bab 7 iaitu graf gerakan. Okey, dalam graf gerakan ni kita akan belajar dua jenis graf iaitu yang pertama graf jarak masa dan yang kedua adalah graf laju masa. So ada dua Okay, so hari ni kita buat graf jarak masa dulu. Okey, so kita tahu laju maksud laju So, laju adalah satu kadar yang melibatkan jarak dan masa. Okey, kadar yang melibatkan jarak dan masa. Kaitan antara laju dengan masa boleh diwakilkan dengan melukis graf jarak dan masa. Graf jarak masa boleh membolehkan gerakan satu objek digambarkan dalam bentuk grafik yang mudah difahami. Okey, gini. Dia kata dekat graf ni, paksi yang mencangcang ni adalah jarak. Okey, paksi yang melintang ni adalah masa. Okey, yang warna pink ni dia garis garisan ni dia kata kalau kita nak cari laju, kalau kita nak cari laju kita cari je kecunan garisan ni. Okey, kecunan awak tahu kan rumus kecunan? M adalah kecunan tu M Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, mana cikgu dapat Y2, Y1, X2, X1 ni? Okey, katakan kita ada dua titik kat kecunan. Okey, kita namalah ni X2, Y2, yang ni X1, Y1. So, kita bolehlah cari kecunan. Kita akan ambil dua titik untuk kita cari kecunan. Titik yang berada di garisan pink tu. Okey. Awak ambil titik mana pun, nanti jawapan dia sama sahaja. Okey, bagaimanakah anda melukis graf jarak masa? Okey, sekarang ni nak ajar kita lukis graf ni. Graf jarak masa boleh lukis jika maklumat berkaitan dengan satu gerakan seperti berikut diperoleh. Kita boleh lukis kalau kita ada jadual, ada jarak, ada masa dan kita ada persamaan. Persamaan jarak masa tu. Okey, tengok contoh satu. Azim bercita-cita untuk menjadi seorang pelumba basikal dan berhasrat untuk mengharumkan nama Malaysia di pentas dunia seperti Azizul Hasni Awang, jago lumba basikal track negara. Dia bercadang untuk menyertai pertandingan berbasikal peringkat daerah Krian. Dia bertekad untuk menjalani latihan selama 2 jam setiap hari. Jadual di bawah menunjukkan jarak yang dilalui dan masa yang diambil untuk Azim semasa latihan. So, dia kata dia kena praktis 2 jam kan. Okey. So, dan jadual ni dia letak masa dia sebagai mula 0 minit. Lepas tu 30 minit dia tambah 30. 30 tambah 30, 60 kan. 60 tambah 30 dapat 90. 90 tambah 30 dapat 120. Okey, 120 minit ni dia sama dengan 2 jam kan. Cukuplah masa di latihan tu. Okey, so masa 0 minit dia tak gerak, maknanya jarak dia kosong. Okey, masa 30 minit dia dah gerak kan. Dia kayuh 10 km. Masa 60 minit dia dah kayuh 20 km dan seterusnya lah. Okey, kita boleh lukis graf jarak masa. Okey, tengok step tu. Yang pertama dia kata pilih skala yang sesuai. Okey, kita lukislah paksi Y, paksi Y, paksi X kan. Paksi X tu. Okey, skala yang sesuai maksudnya 0, 30, 60 ni. Ni kosong. Kita di langkah 2 petak. Kalau satu petak mungkin kecil sangat. So, di langkah 2 petak. 30, 60, 90, 120 di langkah 2 petak. Tak nak bagi kecil sangat Sama juga yang paksi Y ni. Paksi jarak ni dia pun di langkah 2 petak. Tak nak bagi kecil sangat Okey. And then dia plot titik ni. Yang pertama ni kosong-kosong kat mana? Kat sini. Dekat sini cikgu pakai color lain jap. Hijau. Kosong-kosong tu kat sini kosong-kosong. Dia plot. Lepas tu 30 kosong ni kat mana? 30 10. 30 10 kat sini. Lepas tu 60 20. 60 20 kat sini. 90 30 kat sini. 120 40 kat sini. So berarti disambung. Okey, bila disambung, selesailah. Kita jadilah graf jarak masa yang kita cari tu. Senang saja. Yang penting ada jadual. And then, kita sambung je titik tu Okey, contoh 2. Encik Selva memandu keretanya selama 3 jam sejauh
240 km daripada Kuala Lumpur ke Kuantan untuk melawat ibunya. Jarak yang dilalui S dalam masa T jam diwakili oleh persamaan S sama dengan 80T. Lukis satu graf jarak masa yang mewakili perjalanan sel ke Kuala Lumpur daripada Kuala Lumpur ke Kuantan. Okey, sekarang ni contoh dua ni dia tak bagi jadual. Tapi dia bagi persamaan yang cikgu garis warna hijau tu. Kalau dia tak bagi jadual, dia kena bagi persamaan tu. Okey, first kali kita buatlah garisan dulu. Kita buat jadual. Sebab kita kena buat jadual kan untuk plot. Okey. Dia 3 jam kan. Sama 3 jam. So, sebab dia 3 jam, cikgu buat 3 petak lah. Okey. Tengok contoh tadi. Masa kat atas. Masa dalam unit T. Masa bukan unit T, unit jam. Okey, tapi kita namakan T kan. T yang ini dalam unit jam. Lepas tu jarak kat bawah dia pakai S kan. Jarak pakai S dalam unit km. Okey, sebab dia 3 jam, so masa dia cikgu buat 012. Okey, kita kena tambah satu lagi. Tak cukup. 012 3 jam. Kosong cikgu lupa tadi, kena letak kosong. So 012 3. Okey, jarak untuk cari jarak kita ambil S sama dengan 80T ni, persamaan ni. Okey, jarak tu S kan. Okey, bila T kosong, yang pertama tu T kosong. So 80 darab kosong. So ni kosong. Okey, so T pula 1 pula. 80 darab 1 80. Okey, T2 pula 80 darab 2 160. T3 pula 80 darab 3 240. Kira kalkulator lah. Okey, so selepas awak dah dapat semua benda ni, bolehlah lukis graf lukis. Okey, lukis graf. Ni kena pakai kertas graf lah sebab cikgu tak ada awak boleh pakai, kalau buku awak petak nanti awak boleh pakai buku lah. Ataupun ada kertas graf, pakai kertas graf lah. So lukis saja. Sebab kertas graf tu dia ada skala siap-siap kan. Cikgu ni tak ada skala. Okey, masa T, jarak selalu yang mencancang tu jarak km. Okey. Lepas tu kita kena buat skala yang bersesuaian. So ni kosong, cikgu buat 1 2 3. Lepas tu ni kosong, 80 160 240. Okey, ni kena pakai telegraf, cikgu tak ada. So lepas tu kita plot satu-satu. Plot 00 sini, 180 sini, 160 sini, 240 sini kan. Plot molek, and then awak garis. Okey, so jadilah graf jarak masa tu. Okey, contoh 3 Jaswinder Sim mengambil bahagian dalam acara muntah desa sejauh 8 km yang dianjurkan oleh pihak sekolah semasa hari sukan. Diberi hubungan antara jarak masa adalah S sama dengan bla 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 dengan keadaan S adalah jarak masa dalam minit. Lukis graf jarak masa mewakili larian Jaswinder Singh untuk tempoh 0 hingga 40 minit. Okey, sekarang ni T dia dalam minit, sebab tu cikgu buat jadual ni T minit, jarak S km lah. Sama juga dengan dekat graf kita tulis siap. Okey, tapi sekarang ni lain sikit tadi, dia bagi antara 0 hingga 40. So kita tak perlu cari in between tu lah. Di tengah-tengah tu kita ambil 0 untuk T dan 40 je. So kita akan isi macam ni, 0 40 je. Lepas tu nak cari ni S apa, masukkan dalam bersama S. Kalau T kosong, so akan jadi T kita letak kosong kan, 1/5 darab kosong, 8 tolak kosong, 8. Okey, so ni 8 lah. Okey, tengok pula bila T 40.
Okey. So 5 dengan 40 potong jadi 8 tolak 8 kosong. So kita letak kosong. Okey, sekarang ni kita plot. Okey, kita ada sampai masa kosong hingga 40. So cikgu nak buat 10 lah. 20 kosong kat sini. 10, 20, 30, 40. Skala ikut suka hati kita yang bersesuaian. Okey, 0 dengan 40 dah. Ni 8. Bila 8 cikgu nak buat 2, 4, 6, 8. Okey, so kita boleh plot 0, 8. 0 untuk X, 8 untuk Y. Kat sinilah 08. Lepas tu 40 kosong, 40 kosong, 40 untuk X, 0 untuk Y kat sini. So, awak ambil dua garisan ni, awak garis sahaja. So, dapatlah graf jarak masa dia. Senang saja. Okey, kalau tengok praktis 7.1A ni muka surat 186 dalam buku teks. Okey. Dia suruh lukis graf jarak masa ni. Okey, awak dah ada jadual, so tak perlu buat jadual. Cuma awak kena buat graf sahaja kan. Awak kena buat graf sahaja. Cikgu bantu sikit buat graf sahaja. Okey, graf sahaja. Dan skala yang bersesuaian. Okey, bila graf jarak yang menegak jarak jarak dalam meter tulis, ikut tu masa dalam minit. Okey, dia 0, 5, 10, 15. So boleh guna sifir 5 lah kat sini. 5, 10, 15, 20. Okey, jarak tu boleh guna 75. 0, 75, sifir 75. 75 tambah 75, 150. Kan? Dan 150 tambah 75, 225. 225 tambah 75, 300. So, ni upload sahaja. 0, 0, 5. Dan seterusnya lah. Okay, untuk jawab soalan nombor 1 tu. Okey, kita tengok sikit cara untuk mentafsir graf jarak masa. Okey, kita tengok dulu yang pertama ni. Graf yang pertama ni. Okey, awak tengok perjalanan dia O ke A, kemudian A ke B, kemudian B ke C. O ke A ni awak nampak dia menaik kan? Dia kecurunan dia menaik. Menaik. A dengan B ni dia melandai. Dia tak naik tak turun B ke C ni dia naik balik. Okey, macam ni kita nak tafsir ni? So tengok yang kat sini Okey, OA adalah kecurunan graf positif dan mewakili kelajuan gerakan. Okey. Gerakan dengan laju seragam. Sebab OA ni satu garisan lurus saja, seragamlah. Okey. Dan dia bergerak sejauh S1. Okey, tengok kosong kat sini, S1 kat sini. So, bila O pergi ke A ni, dia telah bergerak sebanyak S1 meter. Pada masa T1 saat. Okey. Tengok A ke B pula. Dia landai macam ni. Dia tak naik, dia tak turun. Maknanya kecurunan dia kosong. Okey, kita boleh tafsirkan A dengan B ni kecurunan kosong. Tiada perubahan jarak. Dia tak bergerak. S1 je. Duduk kat S1 je. Duduk kat S1 je. Dia tak bergerak. Okey, maknanya dia pegun. Ataupun kita panggil dalam ni pegun Pegun ni maksudnya tidak bergerak lah. Untuk tempoh T2 hingga T1. Okay. Ataupun T1 hingga T2 ni. Apa ni? Dia pegun. Lepas tu lepas T2 tu, dia terus naik balik. Dia tu bergerak balik. Bergerak dengan lajunya ke arah C. So, kalau kita nak baca gerakan O ke C ni, jarak dia kita baca dekat part C ni. O pergi C. O pergi C, dia ambil sebanyak jarak S meter. S meter dengan masa T saat. Okey. So, graf yang kedua pula, macam tadi, OP dia naik kan. PQ dia pegun. Tapi dia ada QT. Apa maksud QT? QT ni ada QR. QR adalah kelajuan negatif. Maksudnya objek tu bergerak balik ke tempat asal
atau bergerak pada arah bertentangan. So dia negatif ni, turun ni. Okey, dia balik ke tempat asal. Kan? Tempat asal tu maksudnya dekat kosong lah ni, dekat paksi X. Tempat asal, dia balik tempat asal. So bila dia turun macam ni, kelajuan negatif lah. Okey, kita tengok contoh 4 ni. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta dan sebuah bas persiaran. Okey, kereta tu yang warna pink bas persiaran warna hijau. Okey, ataupun kereta tu OA, bas persiaran tu BC. Okey, graf BC adalah graf bas persiaran daripada mana belakang ke pucung. Tentukan beza laju dalam kilometer per jam kedua-dua kenderaan tersebut. Awak tahu kilometer J ni maksudnya per. J tu bawah. Per jam lah maksudnya. Okey, nak cari laju. Laju adalah, tengok rumus ni. Beza jarak yang dilalui per dengan beza masa yang dilalui. Okey. So, kita nak kira dulu laju kereta. Kereta warna pink ni kan. Okey. Jarak dia berapa? Okey. Mula tempat asal dia kosong. Kan? Lepas tu dia sampai A ni, jarak dia 150. So beza dia kita tolak 150 tolak kosong. So beza dia macam tu. Okay, masa pula. Dia start pada 0 minit, 0 jam. Dia sampai A tu masa dia sekarang ni 2 jam. So beza masa 2 tolak kosong lah. 2 tolak kosong. So beza jarak per beza masa tolak lah tu. Lepas tu bahagi tu dapatlah 75 km per jam. Boleh ditulis dengan perkataan ataupun dengan simbol ni. Okey, bas persiaran pula. Okay, cuba padam sikit ni. Okey, bas persiaran warna hijau. Okey, memula dia dekat bas persiaran warna hijau Okey, memula jarak dia ni 150. Lepas tu dia macam patah balik lah. Dia patah balik pergi C kan. Dia tempat asal. Dia pergi tempat asal C. Bukan tempat asal tempat kan kita tengok tadi yang sebelum ni kalau menaik menurun kan. Okey, maksudnya lagi satu sebab dia arah kereta pergi ke sana kanan macam tu. Okey, arah bas pergi ke bawah kan. Pergi bawah BC, dia baca BC, maknanya dia pada atas ke bawah. Dia arah bertentangan Okey. So dekat B ni jarak dia 150, dekat C ni kita ikut ni lah kosong. So kita tolak. Okey, kosong tolak 150. Okey, kosong tolak 150 atas ni. Lepas tu kita ambil jam pula. Jam dia berakhir dengan 3 jam kan. Dia start dengan 0 jam. So 3 tolak 0. Macam ni. Okey, so atas tu dapat negatif 150 per dengan 3 dia dapat negatif 50 lah. So maksudnya 50 km per jam. Okey, kita tak perlu ambil negatif. Negatif sebab dia tunjukkan dia arah bertentangan je. Bila kita tulis jawapan, kita tak tulis jawapan negatif Negatif tu tunjuk arah bertentangan je. Okey, so tadi kereta laju dia 75, bas laju dia 50. So bila kita tolak ni dapatlah 25. Okey, tengok contoh 5 ni. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta untuk tempoh 4.5 jam. Tengok dia sampai 4.5 jam, tak sampai 5 ni, sampai 4.5 jam kat sini. Tentukan tempoh masa kereta berada dalam keadaan pegun. Okay, kita cakap tadi pegun yang macam melintang, tak berubah ni. So tempoh masa dia, awak tengok, dia pegun start dengan jam kedua kan, 2. Lepas tu dia sampai 3. So tempoh dia berapa? Kita ambil lah 3 tolak 2. Akhir tolak awal Tempoh tu ambil jam akhir tolak jam awal. 3 tolak 2 dia 1 jam. Okey. 2. Laju kereta
sejam pertama dalam kilometer per hour. Okey, kita tengok sejam yang pertama kereta duduk mana. Okey, ni sampai 2 kan. Ni dah 2. Sejam pertama sampai sini je. So kita kena cari kecurunan garis lurus ni. Tapi kita tak ada cari yang ni sebab tak ada titik. So garis lurus kan, kalau kita ambil kat mana-mana pun sama je kecurunan dia. Ambil kat sini ke sama. So kita boleh, soalan ni kita boleh ambil daripada bawah ni pergi atas, cari kecurunan dia. So bawah ni kan kosong. Okey, titik ni kan X dia 2, Y dia 150 kan. So kita ambil Y2 tolak Y1 lah. 150 tolak 0. 150 tolak 0 bahagi dengan 2 tolak 0, dapat 75. Okey. Huraikan gerakan kereta untuk tempoh 90 minit terakhir. Okey, 90 minit terakhir duduk mana? 90 minit terakhir. Okey, kita kira lah sikit. Okey, satu senggat ni 30 minit lah kan. 30 minit sebab 2 senggat sejam. Okey, kalau satu senggat tu 30 minit, maknanya senggat ni kita kira pada akhir sebab dia nak akhir kan. Sampai senggat ni dah 60 minit. Sampai senggat ni dah 90 minit. Maknanya 90 minit terakhir dia kira pada point ni hingga point ni lah. So dia nak laju. Okey, so kat sini titik kita adalah 3, 150. Kat sini titik kita adalah 4.5. Titik ambil X dulu baru Y 270. So kita ambil Y2 tolak Y1, 270 tolak dengan 150 bahagi 4.5 tolak dengan 3. So dapatlah 80 km per jam. Okey, Sahana berbasikal ke pejabat pos untuk menghantar kad ucapan Hari Raya Aidilfitri kepada kawan karibnya. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan pergi dan balik Sahana daripada rumah ke pejabat pos. Okey, tentukan jumlah jarak keseluruhan perjalanan Sahana dalam kilometer. Okey, so dalam kilometer maksudnya daripada point ni hingga point atas ni. Tengok graf kan, cikgu klik kat situ. Okey, jarak dia 2 km. Keadaan ni dia pegun tak bergerak. So ni pula dia patah balik tempat asal, iaitu Paksi X. Tempat asal ni, tempat asal lah Paksi X ni. So patah balik samalah 2 km maksudnya. So nak tahu jarak perjalanan dia, kita ambil 2 tambah 2, jawapan dia 4. Macam tu sahaja. Okey, kemudian nilai T jika Sahana berbasikal dengan kelajuan 8 km per jam. Okey, dia nak tahu nilai T. T tu kita nampak kan, dia duduk kat sini T tu. Ni T. Okey. So apa yang kita kena buat, T ni masa. Okey, T ni masa Okey, kita kira bila jarak dia 2 km, masa dia berapa kalau laju dia 8 km. Okey, awak kena ingat rumus lah, iaitu masa sama dengan jarak pelaju. Awak nak hafal macam ni boleh, kalau nak hafal macam ni pun boleh. Laju sama dengan jarak masa pun boleh. Dia ubah-ubah je. Selaju jarak, nak hafal macam ni, LJM, lejam ke apa. Okey, laju sama dengan jarak pemasa. Sekarang ni kalau cikgu pakai rumus yang cikgu tulis ni kan, so laju kita sekarang ni adalah 8 km per jam. So laju kita 8. Okey, jarak 2 km. Jarak 2 km. Tak tulis, tak apa. Jarak 2 km. Okey, masa T, kita tak tahu masa T per T. So nak cari T sama dengan buat naik atas T, 8 buat turun bawah, 2/8 jam. Okey, kita boleh permudah. 2/8 jadi 2 bagi 2 1, 8 bagi 2 4, 1/4 jam. Okey, 1/4 jam ni nak tulis macam ni boleh. Adapun 1/4 jam 1 jam 60 minit kan. So kita kira ni 1/4 darab 60 dapat 15. So perjalanan dia
adalah 15 minit kat situ. Okay. So T tu dalam masa kan tak boleh tulis 15 kat situ. So 9.20 pagi ditambah dengan 15. So dapat 9.35 kat sini. So T adalah 9.35. Okay. B, huraikan perjalanan sahana daripada pejabat pos ke rumah. Maknanya dia balik rumah lah, kan? Okay. So kita padam sikit. Okay, yang naik mula tu dia pergi pejabat pos ni, dia kerja dia. Lepas tu dia pegun, dia dapat kerja tu dia pulang. Okay, dia pulang rumah. Okay, cikgu nak buat warna biru. Warna biru ni dia pulang rumah. Okay, dia nak kita boleh cari laju lah. Okay, laju dia berapa? Okay, jarak dia 2 kosong lah kan. Ni kosong tempat asal, 2 kat sini. Okay, masa dia berapa? 9.50 hingga 10.10. Maksudnya 20 minit antara ni dengan ni 20 minit. 20 minit. Okay, so dia berbasikal 2 km dalam masa 2 minit. So laju berapa? So laju dia adalah 2 km bahagi 20 minit. Okay, tapi 2 km 20 minit, tapi kita nak dalam tempoh jam kan. So kita ambil 2 km. So 20 minit kita tukar jadi jam, bahagi 60. 20 bahagi 60 tukar jadi jam, kan? Kalau minit ke jam kita bahagi 60. Kalau jam ke minit kita darab 60. Cikgu ingat macam ni lah. Kalau daripada unit besar pada unit kecil, dia akan jadi banyak. So kita darab. Kalau unit kecil ke unit besar, dia akan jadi sikit. So kita bahagi. So bila kita bahagi 2 bahagi 20 per 60 ni, kita akan dapatlah 6. 6 km per jam. Okey, kita tengok satu lagi rumus. Sebelum ni kita nak bagi ni laju sama jarak pemasa. Nak hafal yang atas ni boleh, nak hafal yang bawah ni boleh, tak apa, mana-mana pun sama saja. Okey, kalau ni yang biru ni, yang bulat ni, kalau kelajuan tak berubah lah sepanjang perjalanan. Tapi kadang-kadang bawa slow, kadang-kadang bawa laju. Okey, dia berubah-ubah kan. So bila kita nak guna laju yang berubah-ubah, nak kira laju yang berubah, kita ambil laju purata lah. So laju purata ni rumus dia jumlah jarak yang dilalui per dengan jumlah masa yang diambil. Okey, kita tengok contoh. Okey, Puan Zabedah ingin melawat kawannya yang tinggal di Muar. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan Puan Zabedah dengan kereta daripada Segamat ke Muar melalui tangkap. Okey, hitung laju purata Puan Zabedah dari Segamat ke Muar dalam kilometer per jam. Okey, tengok ni dia memang dalam km, ni memang dalam jam. So kita boleh guna je lah nanti. Okey, laju purata okey, kita balik. Laju purata sama dengan jumlah jarak per dengan jumlah masa. Okey, dia nak Segamat ke Muar. Okey, mana Segamat? Okey, Segamat ke Muar. Okey, jumlah jarak dia berapa? Okey, Segamat ni ke Muar ni daripada kosong ni terus ke 80. So jarak dia 80. Okey. So laju purata sama dengan jumlah jarak dia 80 per dengan masa. Masa berapa ambil? Daripada kosong hingga 1.5 jam. So 1.5 jam. 1.5 tolak kosong, 1.5 jam. So 80 bahagi 1.5, 80 km. 1.5 jam kan. Bila bahagi dapat 53, 1/3. Kita tulis km per jam. Jam kat bawah kan. So kita naik atas jam macam tu. Kilometer per hour ni lah, kilometer per hour.
Okey, B. Jika kadar perubahan jarak masa kereta daripada Segamat ke Tangkak. Kadar perubahan jarak Segamat ke Tangkak. Cikgu padam dulu. Okey, maksud kadar perubahan jarak ni maksudnya laju lah. Okey. Dia kata laju adalah 50 km per hour. So, laju adalah 50 km per jam lah. Hitung jarak antara Takak ke Muar dalam km. So, balik semula. Ni nak jumlah jarak lah kan. Nak jumlah jarak maksudnya laju sama dengan jarak per masa. Masa Segamat Tangkak ni kan, sini ke sini kan sejam tu kan. 1. So, jarak adalah, kita darat satu darat je 50. Satu darat 50 kan. So, jarak maksudnya 50 kilometer. Dia balik jarak sama dengan 50 kilometer. Saya molek macam ni. Okey. Unit kena lah. Kau jarak unit dia km . Okey, C. Huraikan gerakan kereta daripada Segamat ke Muar. Okey, daripada Segamat ke Muar ni, kita cari laju je lah. Kan? Kereta Segamat ke Muar, kita berkata kereta bergerak sejauh, kita huraikan sejauh. Okey, Segamat ke Muar ni ke sini 80 km lah kan. Dengan tempoh berapa jam tu tadi? 0 hingga 1/5 jam kan. Dengan laju purata kita kira dah kan kat A, iaitu 53 1/3 km per jam. Okey, tu saja. Okey, so nanti buat latihan 7.1A. Muka surat 186, buat nombor 1, 2, 3, 4. Okay. 7.1B, muka surat 190, nombor 12. Okey. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih.